Baca dulu yang satu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So, hari ni kita bersiaran secara tak langsung lah. Secara rakaman je lah. Okay, tetapi macam biasalah saya sentiasa berada kat Telegram. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus rujuk. Boleh terus DM. Siap apa kamera? Tak kusyuk pula korang. Okay, so hari ni kita sambung lagi bab 12 sukatan kecenderungan memusat. Apa dia? Apa ni? Tahu? Mana? Dah. Tahan ni. Tukar tudung lain. Pakai lagi. Okay, kat mana tadi? Okay. Okay, untuk yang ni kita masih lagi dalam subtopik 12.1.1. Yang mana set pembelajaran yang adalah menentukan mod, min dan median bagi suatu set data tak terkumpul. So yang ni kita akan tengok kewujudan nilai ekstrim. Homework semalam macam mana? Dah siap ke belum? Kalau siap, kalau belum boleh buatlah sehingga hari Ahad ni lah. Okay, yang ni kamu boleh rujuk muka surat. Boleh rujuk muka surat. Kewujudan nilai ekstrim. Muka surat ni 253. Butet 253. Apa benda nilai ekstrim ni? Ekstrim pun kita tahu kan berlampau kan. Okey, nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil, sangat-sangat kecil ataupun terlalu besar dalam satu set data, iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai data-data yang lain dari setnya. Okey, contoh diberi kat sini, contoh 10 masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan. So kat sini kamu tengok semua sah, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Tiba-tiba 20, ni nombor 10. Itulah maksudnya nilai ekstrim. So soalan dia antara data berikut. Antara data tersebut yang mana satukah nilai ekstrim? Jelaskan. So boleh bagi tahulah ni 20 ialah nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Why? Kenapa kita kata yang tu nilai ekstrim? Kerana nilainya jauh lebih besar daripada data-data yang lain. Gitulah jawapannya, jauh lebih besar daripada data-data yang lain. Okay. Faham Ni sasa titik 20. Berbeza kan, jauh beza dia. Okey, contoh 11, kenal pasti nilai ekstrim dalam set di bawah. Jelaskan jawapan anda. Okey, yang lain ini negatif, positif, negatif, yang lain semua positif. Jadi, kita boleh bagi tahu penyelesaiannya adalah negatif 5 ialah nilai ekstrim, bukan aiskrim, ekstrim. Kenapa? Kerana nilainya jauh lebih besar ke lebih kecil? Kecil lah sebab negatif, lebih kecil daripada data yang lain. Okey. Faham Okey, seterusnya kita nak tengok ada kesan tak nilai ekstrim ni kepada
kepada apa? Kepada data-data yang diberi kepada mode mean median. Okay, sekejap. Dewi. Okay, kesan nilai ekstrim. Tengok contoh seterusnya, contoh 12, kita tengok nilai ekstrim ni akan memberi kesan ke tak. Okay, so yang pertama contoh 12, set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh set data di bawah ialah set data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. Hitung mod, median dan mean bagi data tersebut. So kalau mod berapa? Okay, tengok nilai paling apa? Paling banyak. Kekerapan yang paling tinggi, yang banyak kali keluar. So RM 4. So mediannya berapa? Okay, median kita nak tengok nilai yang kat tengah-tengah. So ni dia dah susun secara menaik. Potong-potong je lah. Okay, so masih lagi RM4 RM 4. 4 tertinggal pula. Dan last kali min. Min dia berapa? So tambah semua RM3 tambah RM4 tambah RM4 tambah RM6 tambah RM8. Okay, bahagi. Sekejap berapa nilai dia? Ya. Bagi berapa? Ada berapa nilai dia? 5 orang murid. So kekerapan dia adalah 5. Okay, jumlah data dia adalah 5. So tambah, kamu akan dapat RM RM25 bahagi 5. So sama dengan dia punya min adalah RM RM5. Okay, settle. Satu bab. So soalan yang kedua, anda dikehendaki menggantikan RM8 dengan RM32. Kemudian hitung nilai mod mean, median dan juga min. Ni tukar kepada ni yang asal tadi yang ke atas ni saya paste balik kat sini. Ni tukar kepada RM32. So mula-mula sekali kita nak cari mod. Tak tahu. So mod masih lagi RM RM4. Okay, yang paling banyak masih lagi RM4 yang muncul. Median berapa? Ni tukar 32 kan, yang ni dah tak ada. Potong. Masih lagi RM4. Sama lagi. Okay, min pula. Nak tulis sini lah. Min, okay, RM3 tambah RM4 tambah RM4 tambah RM8, RM6 tambah RM32. Bahagi dengan masih lagi 5 lah. Okay, so jawapan yang kamu akan dapat kira-kira tekan kalkulator adalah RM49 bagi dengan 5. So, jawapannya akan dapat RM9.80. Satu sahaja nilai ditukar dah berubah, memberi perubahan kepada min dia. So kalau kamu boleh tengok dalam buku teks tu, hasil daripada pengiraan ini menunjukkan apabila suatu nilai ekstrim wujud, okay, yang lain semua sasal ni tiba-tiba ditukar dengan puluh. Okay, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min. Seperti contoh yang diberi ini, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4, betul lah, RM4.80 sebab yang asalnya adalah RM5. Berubah menjadi RM9.80. Okey, manakala nilai mod dengan median tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. Kunci ke tu? Tak, cepatlah baca. Anak saya fikir trial kejap lagi. Okay, next. Kita nak tengok kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mod, min dan juga median. Okay, ini standard pembelajaran untuk subtopik ini iaitu membuat kesimpulan tentang kesan perubahan suatu set data
terhadap nilai mod, min dan juga median. Dia bagi data, kemudian diubah data tersebut. Lepas tu nak tengok ada mod, min dan juga median berubah ataupun tidak. Okay, so yang pertama sekali kita nak tukar data itu secara seragam. Contoh 13. Kanang membeli 5 jenis alat tulis. Sekejap je, korang baca dulu soalan ni. Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masingnya berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. Hitung min, median dan mod bagi set data tersebut. Okay, so dia suruh cari min, kita carilah min dulu. Tebal-tebal sikit tulisan ni. Macam nipis pula. Cari min dahulu. So RM1 tambah RM2 tambah RM3 tambah RM6. Bahagikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah bagi tahu kat sini. 5. So kamu tambah dapatlah RM15 bahagikan dengan 5. So min dia adalah RM3. Okay, untuk min. Median sama dengan yang kat tengah-tengah tu lah. Okay, sebab ni dah disusun secara menaik. So kamu potong je lah yang kat sini. Okay, potong. Bagus dia bagi yang ganjil. Senang, tak payah nak tambah, tak payah nak bagi je. So median dia RM3. Ni yang kita dah belajar semalam ya. Mod kita tengok kekerapan yang paling tinggi. Banyak kali muncul. So apa dia? RM3. RM3. 2 kali dia muncul. Yang lain semua sekali. Okay, settle untuk yang A. Okay, untuk yang B. Kejap, ada belum bangun. Hitung median dan mod yang baru setiap harga. Apabila setiap harga ditulis, harga alat tulis itu ditambah RM2. So semua ini kena tambah RM2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, semua tambah 2. Okay, so sekarang kita cari min dulu. So semua kita tambahkan dengan RM2. So RM1 tambah 2, RM3. 2 tambah 2, RM4. Tambah 3 tambah 2, 5 kan? RM5, seterusnya RM5 tambah 6 tambah 2, RM8. Sebab dia suruh tambah 2 semua data kan, so kita tambah lah. Okay, jumlah kekerapan dia masih lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kiralah tambah macam biasa dapat RM25 bahagikan dengan 5. So dapatlah min dia RM5. Okay. Settle untuk min. Kemudian dia suruh cari median. Wah, saya nak ingat. So median, saya ambil daripada sini lah. Malah nak tulis balik. Malas. Ni pun dah disusun secara menaik. So saya potong lah. Potong. Apa yang tinggal? RM5. So mod kekerapan paling tinggi apa dia? RM5. Siap. Okay, untuk yang ni. Untuk yang ditambah RM2. Kemudian yang kedua dia suruh darab. Wah, tak ada tempat kosong. Mana nak buat ni? Kan ada tempat kosong kat bawah tu. So tak apa. Saya buat kecil-kecil kat sini. Allah. Okay, saya buat kat sini ya. Okay, ini untuk yang nombor 1. Ini nombor 2. Okay, nanti buatlah. Kalau on camera ni. Okay, didarab 3. So, yang ni semua, data ini semua kita darabkan dengan 3. So, 3 darab 1. Nak cari min dulu kan? 3 darab 1, RM3. Tambah 3 darab 2, RM6. Tambah 3 darab 3, RM9.
RM9 tambah lagi 6 darab 3 RM18. Bahagikan masih lagi jumlah yang sama iaitu 5. Okay, so bahagi saya tengok ni je nak tanya korang tak boleh nak tanya kan. Tengok je lah jawapan kat buku teks ni. RM45 bahagi 5. So min dia RM9. Okay. Median dia. Median. Sini kita dah susun secara menaik kan. Ikut urutan dah, so boleh potong-potong. Marilah kita memotong. Siapa yang tinggal? RM9. Muat dia, tengok kekerapan. Yang mana berapa ringgit paling banyak muncul iaitu RM9. So apa yang kita boleh simpulkan kat sini, berdasarkan contoh tersebut, apabila data berubah secara seragam, nilai min, median dan mode yang baharu juga berubah secara seragam. Okey, semuanya berubahlah. Min, median dan mode berubah bila data diubah secara seragam. Maksudnya kalau semua kena tambah 2. Bila kena suruh darab, semua darab 3. Semua didarab. Contohlah. Okey, seterusnya contoh 14. Skor Raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 3, 6 dan 6. Hitung nilai min, median dan mode bagi set data tersebut. Okay, tulis kecil-kecil sikit lah. So tadi tak muat. Ni ada space. Oh, saya tak buat space juga. Cari min dulu. 3. Ambil kat atas ni lah. Ni data dia. Tambah 6, tambah 6. Bahagi berapa? Bahagi 3. So berapa min dia dapat? 15 bahagi 3 sama dengan 5. Okay, muat dia pula. Median. Yang kedua median. Median. So ini dia dah susun secara tertib menaik. So potong je lah. So median dia sama dengan 6. Macam mana pula dengan muat? Tengok kekerapan yang banyak kat sini yang muncul. Nombor apa yang banyak muncul? Nombor 6. Nombor 6. Okay. Baikkan kat belakang. Okay, itu untuk yang A. Kalau B pula, soalannya dia kata data yang pertama tambah dengan 1. Okay, maksudnya data yang pertama 3, disuruhnya tambah dengan 1. Okay. Okay, yang kedua, tambahkan data kedua dengan 2. Data kedua adalah 6. 6 kita tambahkan dengan 2. Okay, tengok dia tambah secara tak seragam. Yang ketiga, tambahkan data ketiga dengan 3. So data ketiga adalah 6, nombor 6. Tambahkan dengan 3. Okay, bagi masih lagi bagi dengan 3. So jawapannya adalah 21 bahagi 3 sama dengan 7. Dah berbeza dah dia punya min. Bagaimana pula dengan median? Ni berapa tadi? 4, 8, 9. So median dia akan jadi 8. Mod pula macam mana? Mod ada yang tu tak? Tak ada. Tak ada yang kekerapan yang tinggi kat sini. Semuanya satu-satu. So macam mana tulis? Dia ada mod. Okay. Nampak? Bila apabila data ditambahkan secara tak seragam, ini jadinya. Dia takkan naik secara berubah secara seragam lah. Jadi berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara tak seragam, nilai min, median dan mode yang baru juga berubah secara tidak seragam. Itu je nak bagi tahu sebenarnya. Okay, so next kita pergi ke subtopik seterusnya iaitu mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Okay, standard pembelajaran untuk subtopik ini adalah mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okay, jadual kekerapan bagi data terkumpul. Macam mana tu? Jadual dia. Inilah jadual dia. Okay, kita tengok contoh 12. Set data menunjukkan markah ujian bagi 30 orang murid di tingkatan 2 Zuhal
dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. So yang ni senang lah, dia dah siap-siap. Dia bagi tahu 0 hingga 19 ada berapa. So kita kena cari kat sini lah. Okay, ada berapa? 0 hingga 19. Saya carilah. Okay, 1. Letak 1 kat sini, gundalan. Okay, ingat gundalan macam ni. Straight pun boleh sebenarnya. Okay, lagi mana lagi? 0 hingga 19. Okay, ni. 2. Lagi ini. 3. Dah tak ada. So, kekerapan dia adalah 3. Okay, kita nak tengok 20 hingga 39. Cari 20 hingga 39. 1. Okay. Lagi ada. 2. Buat 1 gundalan kat sini. Lagi 39. 3. Macam ke? 4. Okay, ingat yang ke-5 terus cross. Jangan, ada 4 bangun lagi. Okay, lagi ada 6. Okay, 6. Okay, background sound, anggaplah hiburan. Okay, seterusnya kita nak tengok 40 hingga 59. Carilah kat sini. Okay, 1. Okay, 1. 59 hingga 59. Berapa? 11. 3. Potong. Macam itulah cara kamu nak cari 4. Lepas tu bila sampai 5, zas crosskan dia. Maksudnya satu gundalan ni adalah 5. Okey, kira lagi. Mana? Saya ada berhenti kat mana ni? 1. Okey. Lagi ada lagi tak? Ada lagi? Ada. Ada lagi tak? Ada. Okey, ni. Zas 10. Baca yang ni pula. Baca yang tadi. Sambung ni baca. Bentar sekali ni. So maksudnya 5, 10, 11. Okay, next 60 hingga 79. 1. Lagi. 2. Lagi. 3. Okay. 4. Yang ni best. Ya. Yang ni best. Okay, nanti Mama tengok. Mama tengok yang ni best. Ya. Oh, ni tertinggal. Sorry. Bukan kat sini. Bila dah 5 kena potong. Kenapa? 5 potong. Okay, ada lagi ke? Last kali ni. 6. Okay, so tulis 6. Korang buat cantik sekarang. Ni dalam komputer ni jadi sengit-bengit. Okay, so yang ni seterusnya 80 hingga 99. Kita carilah nombor antara 80 hingga 99. 1, 2, 3, 4. Saya dah tak buat sesuatu dah. 1, 2, 3, 4. So tulis 4. Okay, so yang ni transfer baliklah kat sini. Patutnya saya buat kat sini, besarlah sikit. Dah buat kat situ. Dah pula nak soalan lagi sekali. Macam tu je lah jadual kekerapan bagi data terkumpul. Ada gundalan ni sekolah rendah dah belajar. Kekerapan ni berapa banyak gundalan tu lah. Okay. Okay, so next kita tengok contoh 16. Sylvia menegur ramah 20 orang kawan-kawannya tentang masa mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi. Semasa cuti sekolah yang lepas, dapatan daripada temu ramah itu adalah seperti di sebelah. Organisasikan data masa ikut itu dalam jadual kekerapan mengikut kelas berikut. So 5 hingga 5:29. Kiralah ada berapa? 1. 5 hingga ni. Ni tak termasuk lah sebab dia nak 5 hingga 5:29 sahaja. Okay, ni termasuk. Okay, dah tak ada dah. So 2. So 5.5 hingga 5:59. 5.5. 1. Mana lagi 5? 2. Ni lagi 5. 3. Potong. 4. Potong. So dapat 4. Next pukul 6 hingga 6:29. 1. 2.
3. Tak masuk sebab nak sampai 6, 29 sahaja. 4. Lagi tak? Sampai tak mana tadi potong? Tak mana tadi? Tak mana tadi? Okey, ada lagi satu. So, jawapan dia adalah 5. Kira lah, yang ni pun 6,5 hingga 6,59. So, kena tilik satu-satu. 2, 3, 4, 5, 6. Tertinggal 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Okay. Terakhir sekali. 7 hingga 7.29 lewatnya nak pergi sekolah pukul berapa ni? Sebaik seorang je yang lewat. Special. Okay. So soalan dia akan okay, apa ni cakap? Nyatakan bilangan ni soalan daripada jadual tersebut. Nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29. So inilah dia jawapan dia. Iaitu berapa orang? 5 orang. Okay. Perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun daripada tidur. So bagi tahulah daripada jadual tersebut. Okay, nampak macam tu. Murid paling ramai bangun pada pukul berapa? 6.30 hingga 6.59 ni paling ramai bangun. Okay. Hanya seorang murid sahaja yang bangun pada pukul 7 hingga 7.29. Ini paling, kita kena tengoklah yang paling ramai dan juga paling sedikit. Kekerapan tertinggi dan terendah. Macam tu je jawab je. Senang je. Tapi kena hati-hati. Sebab bila kamu salah kat sini, soalan lain boleh salah juga. Soalan seterusnya akan jadi salah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok subtopik 12.1.4. Kelas mod dan min bagi satu set data terkumpul. Standard pembelajaran yang ini adalah menentukan kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul. Okay, contoh 17. Hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid. 30 orang murid, mana tadi? SMK Tasik Damai. Ditunjukkan dalam jadual di bawah. So, kena lengkapkan jadual taburan kekerapan di bawah. Okay, bising lah, tepi sikit. Ke sana. So, yang pertama sekali kita nak tengok yang bawa RM1 hingga RM10. 1 hingga 10, mana 1 hingga 10. Oh, dia dah buat apa nak cari lagi kan? Dah lah tu. Okay, kemudian kita tengok 11 hingga 20. 1, 2, 1 hingga 11 hingga 20. 11 hingga 20. Ini lagi. 3. Ini saya potong takut tu. Ini dia dah kira lah. 4. 5. Zas. 6. 7. Okay, so ada 7. Ini potong siap-siap lah. Dia dah kira. Main kawan ada sebelah. Okay, duduk kat bawah. Tunggu ada hang keluar nanti. Okay, seterusnya kita nak tengok 21 hingga 30. Okay, kalau dah expert sebenarnya bolehlah buat macam ni. 21 hingga 30 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah yang tertinggal. 5. Kenapa tak? Macam ada tertinggal lagi. Boleh lagi ya Allah, ada juling di mata. Ada yang tersalah potong, tak ada kan? 5 je, betul
hingga 5, 6. Oh patutlah 7, 8. Astaghfirullahaladzim. Jadi juling mati tengok kat ni tau. Oh ya Allah, naik nanti takut-takut saya pun. Berapa tadi kira? Bebel pula. 8, 1, 2, 3, 4, zas 5, 6, 7, 8. Okey. Dia satunya takut tiba hilang ingatan. Tu yang jadi gundalan pun salah. Okey, seterusnya 31 hingga 40. So korang carilah, cari 31 hingga 40. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 41 hingga 50. 41 hingga 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okey. Sekali ada berapa? 2, 1. Ada lagi 1, 2. Boleh. Siap. Okay. Siap. 1. Macam mana kan? Soalan dia. Okey, soalan dia seterusnya daripada tengok tu lah. Buku teks kat sini saya terlupa nak paste. Soalannya daripada jadual taburan kekerapan itu nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Yang paling ramai lah kekerapan tertinggi itu. So kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi dikenali ni kekerapan tertinggi, kita panggil dia sebagai apa benda lah pula muncul. Kelas mod. So kelas mod dia apa? 21 hingga 30. So kekerapan tinggi ataupun kelas mod dia tulislah 21 hingga 30. Begitu cara penulisan dia. Okay, next. Contoh 18. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan nilai bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Kenal pasti kelas mod. Mod, kekerapan paling tinggi. Cari paling tinggi adalah 9. So kelas mod dia ambil nombor ini. So dekat sini tulis kekerapan tertinggi adalah 9. Kelas mod dia adalah 60 hingga 64. Memang tulis macam tu. Okay. Seterusnya, min bagi suatu set data terkumpul. Okay, jadual kekerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar dijual oleh kedai yang berlainan dalam satu minggu. Hitung titik tengah. So, macam mana nak hitung titik tengah? Senang je. Titik tengah, bila dia bagi data terkumpul macam ni, yang depan tambah yang belakang bahagi 2. Had bawah, kita panggil had bawah, tambah had atas, bahagi 2. Okay. So, buatlah kita. Untuk yang pertama ni, titik tengah. Kenapa titik tengah ni sebenarnya dia terlibat untuk pengiraan min sekejap lagi. Tambahlah 70 tambah 74 bahagi 2. Tekan kalkulator dapatlah 72. Next, ini untuk kira titik tengah lah. 75 tambah 79 bahagi 2. So, dapat 77. 80 tambah 84 bahagi 2. Dapat berapa? 82. 85 tambah 89 bahagi 2. Dapat berapa? 87. Okey, daripada titik tengah yang diperolehi, daripada titik tengah ni lah, kita kena hitung ni dengan rumus berikut, iaitu hasil tambah kekerapan ini, kekerapan ni kena darab dengan titik tengah, bahagi dengan jumlah keseluruhan kekerapan. Jom kita buat. Okay, tengok contoh 20, jadual di bawah merekodkan tinggi 30 batang, setotal semua ni adalah 30 batang lah. Anak pokok yang dicerak oleh U. Meswari dalam satu eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. Macam mana nak hitung? Mula-mula sekali kalau data terkumpul macam ni, cari titik tengah. Okay, ini cara dia. Cari titik tengah. Kenapa? Kenapa pula ni? Ada hang dah bau. Ya, apa tu? Dia nak main dengan. Nah, elok-elok. Jangan bawa di sebelah ni. Okey, aku nak tanya ada hal. Robot tu tak boleh tembak. Jangan macam tu. Ajak dia tengok kat rumah lah. Okey. Okey, so mula-mula kena cari titik tengah. Kakak dah bebas baca ke? Baca lagi. Baca lagi yang seterusnya ni. Ini, sirah. Baca. Yang step 2 tu. Yang kat depan. Sekejap Kita nak baca. Rehat. Baca lagi lah. Zohor nanti rehat.
Okey, seterusnya yang pertama sekali kena cari titik tengah. Sekejap korang tengok dulu Okay, sorry. Okay, so sekarang kita cari titik tengah dululah. Ni nak cari mid dulu kena cari titik tengah. Okay, so 5 tambah 9 bahagi 2 sama dengan 7. Next, 10 tambah 14, had atas tambah had bawah bahagi 2. Okay, sama dengan 12. 15 tambah 19, ni ambil kat sini tau. Bahagi 2. 17. 20 tambah 24 bahagi 2 sama dengan 22. Ni ada pula nanti yang tanya mana cikgu dapat nombor tu ni. Ni saya ambil kat sini 25 tambah 29. 25 tambah 29 bahagi 2. 27. 30 tambah 34 bahagi 2. 32. Siap untuk titik tengah. So dia suruh cari, kemudian suruh cari min. Macam nak cari min? Okey, sebenarnya titik tengah tu kita boleh wakilkan sebagai X. Yang ni yang saya kira tadi, yang kita dah cari kat atas tu. Okey, kekerapan pula kita labelkan sebagai F. Okay, so ini kena carilah untuk box yang akhir sekali. Kalau dalam exam pun, dalam latihan pun memang kena buat macam ni lah. Box dia titik tengah kekerapan darab, titik tengah FX. SXF, titik tengah F. Akhir sekali kekerapan darab, titik tengah FX. Sebab apa? Nanti saya tunjukkan dia punya formula. Kita kira dulu ni, 7 darab 4, 28, 60. Okay, saya tulislah ni kok ada yang tanya pula macam mana dapat 28. 7 darab 4, 28. Okay, kemudian 12 darab 5, 60. 17 darab 4, 68. 22 darab 8, 22 darab 8, 176. 27 darab 7, 189. Dan akhir sekali 2, 32 darab 2. Saya terbalik ni sebenarnya patutnya F darab X. Masih lagi sama kan? Jawapan dia 64. Okay, so yang ni apa maksudnya? Kita tengok. Min bagi data terkumpul boleh juga ditulis dalam bentuk simbol. Okay, ini simbol apa? First time kot saya rasa kamu baru jumpa, iaitu sigma. Dibaca sebagai sigma. Sigma ialah tata tanda bagi hasil tambah. Tambah semua itu adalah sigma. Okay, Fx mewakili kekerapan F kekerapan darab titik tengah X. Kekerapan darab titik tengah. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Tanda-tanda bagi min disebut X bar. Okay. So F mewakili kekerapan, sigma kekerapan, hasil tambah kekerapan. So total ni berapa? Maksudnya sigma F, sigma kekerapan tambah semua ni. Semua ni kena tambah. Dapat berapa? 30. Ini sigma ataupun hasil tambah bagi kekerapan darab titik tengah tambah semua ini. Okay, dapat berapa? 585.
Okey. Okey, jadi inilah dia punya formula X bar, min lah ni, sama dengan hasil tambah Fx kekerapan darab titik tengah bahagikan dengan hasil tambah kekerapan. So, jom kita buat. So, Fx yang inilah. 585 bahagi ini. 30. So, jawapannya akan dapat 19.5. Gitu je. Senang je. Follow the step. InsyaAllah kamu boleh jawab. Okey, seterusnya. Kalau ada soalan boleh terus tanya saya kat Telegram. Pause kejap, ulang balik ke kalau tak faham ataupun boleh tanya terus saya kat Telegram lah. Okey, 12.1.5 pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. So, standard pembelajaran yang ini kita nak memilih dan menjustifikasikan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk data memberi hal taburan suatu set data termasuk set data yang mempunyai nilai ekstrim. Mula-mula kita tengok, okey dia bagi data, kemudian kamu kena tentukan nak guna min ke, nak guna mode atau median untuk tafsirkan data tersebut. Okey, so yang pertama min. Bila masa kita nak guna min ni? Bila kita boleh guna min? Min dipilih sebagai satu kesukatan kecenderungan memusat kerana melibatkan keseluruhan data. Apabila terdapat nilai ekstrim, min tidak dapat memberikan tafsiran tepat tentang data kerana nilai ekstrim itu mempengaruhi nilai min. Kalau ada nilai ekstrim, kita dah belajar nilai ekstrim ada perbezaan ketara, so jangan guna min. Okay. So min boleh diguna pada bila? Bila tak ada nilai ekstrim lah. Contohnya macam mana? Kita tengok contoh 21. Tentukan jenis sukatan kecenderungan memusat bagi situasi yang sesuai bagi situasi yang berikut. Plot batang dan daun menunjukkan berat guli dalam 10 balang plastik. So ini memang semua puluh. Tak ada yang tiba-tiba jadi ratus, tak ada yang jadi sah. So tiada nilai ekstrim. So kita guna min lah. Sebab apa kita guna min? Sebab dia adalah kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Okay. Next, pengeluaran kelapa sawit. Okay, graf garis menunjukkan pengeluaran kelapa sawit bagi sesebuah kilang dalam tempoh 5 bulan. Okay, so ini pun kita guna min kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Semua dalam 50 lebih. 50 hingga ke 70 lebih. Tak ada tiba-tiba jadi 8. Kalau tak itu nilai ekstrim yang tersangat kecil. Ataupun tiba-tiba jadi beratus. Okay, so kita guna min lah tiada nilai ekstrim. Dia punya jumlah tu lebih kurang sama sahaja. Puluh je. Okay, next kita tengok yang 4 ni. Jadual menunjukkan masa bagi murid tingkatan 2 melayari internet. So, kita nak guna sukatan kecenderungan memusat yang mana satu? Min, mode atau median? Min, mode atau median? So, kita guna min lah. Sebab kamu tengok dia punya bilangan murid 2, 5, 5 masih lagi semua dalam golongan sah. Kalau tiba-tiba ada yang 10, itu adalah ekstrim. So, kita guna min sebab apa? Kerana tiada nilai ekstrim dalam set data. Itu untuk min. Okay, next kita tengok kepada median. Median ialah sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai digunakan apabila terdapat nilai ekstrim. Kalau ada nilai ekstrim, kita guna median. Okay? Kalau ada nilai ekstrim, kita guna median. Okay, kalau tiada, kita guna min. Contoh yang diberi. Okey, plot titik menunjukkan masa bagi 10 orang pemandu yang membuat perjalanan dari Ipoh ke Melaka. So, ini kena tengok juga Ini 6, 7, 8, 9 jam. Tiba-tiba ada yang memandu 2 jam. Tapi 3, 4, 5 ni tak ada. Nampak perbezaan dia. Okey. So, jadi kita guna median. Kerana terdapat nilai ekstrim dalam set data. Macam tu je lah dia punya sebab. Kalau min sebab tak ada nilai ekstrim. Kalau median ada nilai ekstrim. Okey, 7. Carta palang menunjukkan masa bagi beberapa orang murid mengulang kaji pelajaran dalam sehari. So kamu tengoklah kat sini. Kat sini bawah je semua. Tiba-tiba sas ada 14 orang. Ini 14, ini berapa ni? 3. Ini 5, ini 4. Ini 2. Tiba-tiba ada belas-belas. Yang lain semua sah. Jadi, kita guna median. Sebab apa? Kita kira terdapat nilai ekstrim dalam set data. Okay, seterusnya kita nak tengok mode. Mode paling sesuai digunakan apabila digunakan data berkategori.
Contohnya item kegemaran ataupun item popular. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok. Piktograf menunjukkan perisa aiskrim yang digemari. So, kegemaran. Item kegemaran. Murid tadi kat idaman. So, kita guna mod. Kerana data ialah data kategori dan ingin menentukan item kegemaran. Yes, itu dia punya sebab kalau guna mod. Tengok yang kedua. Catapan menunjukkan buah-buahan yang menjadi kegemaran murid di tingkatan 2. So dia punya hint adalah kegemaran. Mod, so kita guna mod lah. Mod kerana data ialah data kategori dan ingin menentukan item kegemaran. Simple saja. Ada soalan boleh PM saya di Telegram. Nanti saya akan bagi latihan di live worksheet. Saya akan sharekan ni lah. Lepas ni baru nak buat. Sekarang dah pukul 1 sebenarnya. Saya baru buat rakam ni. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh directly PM saya. Kalau tak faham ke apa, jangan lupa isi kehadiran dan juga latihan selewat-lewat ni hari Ahad. Okay? So, jumpa minggu depan. Bye. Terima kasih semua.